Hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Perlis. Dengar Radio Perlis. Ikuti rancangan Ambil Tahu Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 minit petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Kita untuk kali ini, yang pertama itu saya bersama Profesor Madya Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, merangkap pengurusi fatwa Negeri Perlis. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum. Selamat datang ke Perlis FM macam biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini merupakan minggu yang ketujuh Dato' ya. Kita dalam ambil tahu fatwa. Dan kita ada seorang lagi tetamu istimewa bersama kita. Kita perkenalan lebih dahulu, iaitu Sahibul Fadilah Datuk Dr. Johari bin Mat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali di udara tu ya. Ya, di mungkin udara Perlis lah. Di udara Perlis. Mungkin dah pernah mengenali Datuk Dr. Johari ini. Kita sedikit tentang profil lah Datuk Johari, Datuk Mufti ya. Sebab Datuk Mufti dah dikenali dah di Play FM. Jadi untuk makluman pendengar yang mengikuti Play FM ni, di mana Datuk Dr. Johari dilahirkan di Kelantan ya. Saya di Kelantan dan mendapat pendidikan awal di sekolah
Menengah Mahad Muhammadi ya. Ya. Dan untuk makluman pendengar juga, Datuk kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang sejarah dan undang-undang di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan atau YPTIK di Lampuri. Dan dia menyambung pengajian dalam Sarjana Usuluddin di Universiti Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah Riyadh Arab Saudi, dalam pengurusan akidah dan era pemikiran semasa. Dan 1990 menyambung dalam bidang sarjana kedoktoran ataupun PhD dalam bidang Usuluddin di universiti yang sama Alhamdulillah hari ini Datuk bersama kita, dan Datuk juga pernah menjadi senator selama 2 penggal Ya, dan dalam perjalanan kejayaan ni banyak jugalah Datuk sebagai tutor dan sebagainya, dan pernah menjadi timbalan Dekan Fakulti Usuluddin, pemangku ketua akademik, ketua Jabatan Akidah Negara Islam di Universiti Melaya, dan banyak lagi Datuk itulah ilmu pengalaman yang Datuk ada. Yang pentingnya tu lama jadi ahli fatwa negeri Perlis. Lama Alhamdulillah, dan kami di Negeri Perlis bersyukurlah antara ulama yang bersama kita untuk membukakan ilmu fatwa di Negeri Perlis ini. Baiklah, kita kembali bersama Datuk Mufti untuk mukadimah awal dan juga tentang hukum fatwa. Tajuk kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan hukum tabarruk ini. Kita akan bersama dengan Sahibul Samah Datuk Mufti. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aziz. Pada tahun 2016 bulan Oktober, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan satu keputusan bagi hukum bertabaruk dengan peninggalan Nabi SAW. Kerana masa itu dan sampai sekarang lah ramailah orang kadang-kadang macam lah tabaruk ni bahasa kita mudahnya daripada perkataan berkat lah. Orang kampung kata ni nak ambil berkat lah kan. Nak ambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW. Jadi kita jawatankuasa bersidang, berbincang, semua ahli-ahli jawatankuasa termasuklah Al-Fadhil Datuk Dr. Johari juga, dan kita membuatkan satu keputusan. Dan keputusan ni sebelum saya nak baca yang keputusan tu dululah, baru pendengar tu dapat tahu apakah keputusan fatwa Perlis dalam hal ini, dan kemudian barulah kita akan nampak pembincangan yang akan kita teruskan selepas daripada ini. Ya, silakan. Dalam teks fatwa tu diputuskan sebegini. Pada umumnya bertabaruk, yakni mengambil keberkatan dengan peninggalan Nabi SAW, sama ada jasad baginda atau barang peninggalan yang disentuh oleh jasad baginda, adalah dibolehkan dengan syarat meyakini bahawasanya keberkatan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada barang tersebut. Namun keterlaluan, yakni ghulu, sehingga menjadikan tabaruk upacara ibadah yang diberikan tumpuan adalah dilarang. Atas alasan ini, Umar bin Khattab telah memerintahkan agar dihapuskan pokok yang disangka menjadi tempat bai'atul ridwan kerana dibimbangi berlaku syirik. Sambung fatwa tu, walaupun begitu, para ulama semasa telah membuat kajian dan mentarjihkan bahawa tiada lagi sebarang peninggalan dari barang Nabi yang boleh disabitkan kewujudannya dengan bukti yang sahih. Maksudnya barang-barang yang mereka kata Nabi punya hari ini semua ni dakwaan saja. Tak ada satu bukti memang daripada Nabi. Kalau ada cerita lain. Yang ada ni tak ada. Sebaliknya perbuatan mengadakan logo, replika, lambang atau seumpamanya yang dikatakan menyerupai barangan atau kesan peninggalan Nabi, lalu mengambil keberkatan daripadanya, adalah perkara yang diada-adakan dalam agama yang dilarang. Jika hal ini dibiarkan, maka berbagai replika, rajah, ilustrasi dan tangkal akan muncul seperti replika Kaabah, capal, unta, tapak kaki dan seumpamanya dengan tujuan mengambil berkat. Ini akan membuka ruang untuk manusia membina berhala atas alasan mengambil berkat. Yang ni buat unta, ambil berkat atas unta, atas patung unta, kerana kuno Nabi naik unta, begitu maksudnya. Sambung fatwa tu lagi, manakala sekadar mengadakan logo yang tidak bercanggah dengan syariat Islam tanpa tujuan tabaruk seperti lambang bulan bintang, bulan sabit, Kaabah, pokok kurma, pedang dan seumpamanya, adalah dibenarkan. Sekadar nak buat logo saja tanpa ada iktikad apa,
atau fatwa ni dibenarkan. Itu adalah teks fatwa kita, dan itu daripada situlah kita insya-Allah akan berbincang pada hari ini. Terima kasih. Bincang bersama tu ya. Ya. Itu yang tentang fatwa hukum bertabaruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabaruk ni mengambil berkat lah, untuk ambil berkat je Datuk kata tadi. Jadi mungkin Datuk nak huraikan lebih lanjut lagi tentang maksud tabaruk ni Datuk. Sebelum kita tabaruk ni macam ni lah, dia kata dia anggap tempat benda tu ada berkat. Berkat ni kita kena tahu, berkat ni kita tak boleh buat. Berkat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Tuhan kan. Kita baca at-tahiyyat kan, al-mubarak lillah kan. Jadi keberkatan itu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkat-berkat ni yang memberkat ni Tuhan lah kan. Tuhan yang berkat kita. Berkat ni kita tak boleh, kita ada i'tiqad macam dia pegang benda tu keberkatan kamai. Jadi kita percaya Nabi ni berkat lah kan. Kita percayalah Nabi ni mubarak kan. Dia Nabi SAW. Berkat yang ada pada Nabi itu sendiri datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umumnya apa yang Nabi sentuh tu dan pegang, kita percaya bahawasanya ada keberkatan padanya. Sebab tu sahabat ada simpan rambut Nabi, Asma ada simpan baju Nabi, Anas ada simpan rambut Nabi, Musalamah ada simpan rambut Nabi, dan Abu Ayyub Al-Ansari dia ikut mana bila dia hidang makan kepada Nabi tu, dia kata fayatatabba'u asabi'i, dia ikut kat mana jari makan asabi'i, mawda'a asabi'i, di mana tempat Nabi pegang tu dia ikut, dia pegang juga tempat Nabi tu nak ambil berkat lah. Tapi dia i'tiqad Allah Ta'ala lah yang ni. Dalam fatwa kita kata itu berlaku, sahabat buat, tidak ada masalah dalam masalah tu, dengan syarat i'tiqad Allah punya berkat, bukan Nabi tu sendiri mengeluarkan berkat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi berkat. Cuma yang jadi masalah ni bila melampau. Bila melampau ni dia kira nak buat upacara, nak pi cari berkat di tempat tu, duduk berimpun di tempat tu. Itu yang Sayyidina Umar, walaupun bai'atul ridwan tu pokok yang Nabi ada di situ dulu, dia potong lah, dia tak mau benda ni jadi macam satu upacara ibadat yang baru. Tapi yang jadi masalah yang benar yang kita sebut hari ni ramai pakat duk gantung tali capal, pakat duk gantung rambut. Dia kata Nabi punya. Ahli-ahli pengkaji, para ulama yang mengkaji dan mereka muhaqqiqun yang tahqiq masalah ni kata bahawasanya tak ada satu pun yang boleh dibuktikan bahawasanya yang duk ada hak duk dakwah hari ni daripada Nabi SAW. Semuanya sekadar dakwaan. Dan ya. Jadi kalau kita pula bolehlah sampai ni nak urai umumnya lah sebelum yang Fadil Datuk ni kan. Kalaulah kita pula kata tak apalah, tak ada, kita buat benda macam Nabi buat tu, kita buat capan Nabi, kita pergi buat logo satu, lepas tu duk pergi pegang logo tu ambil berkat. Itu bahaya tu. Besok orang buat gambar unta, Nabi pun naik unta lah. Lepas tu letak unta, pakat duk pergi pegang patung unta yang besar-besar tu. Kalau akhirnya kalau macam tu samalah dengan orang pegang patung lembu, patung apa tu. Ini akan menyebabkan melakunya benda, boleh menyebabkan melakunya macam berhala lah. Tetapi kalau setakat buat logo sajalah, logo pedang, dia tak ada lah dia kata berkat apa, logo kasut pun tak apalah kata, tak ada lah saja, dia kata, orang kata saja lambang sajalah, tidak menjadi masalah dalam seperti itu. Terima kasih Datuk Mufti. Dan kita akan bersama pula dengan Fadil Datuk Dr. Johari Mat tentang masih lagi berkaitan tajuk kita ni lah, dengan pengajian buku kita. Terima kasih kita ucapkan. Kalau ada sebarang apa persoalan lagi, bolehlah kemukakan mesti Facebook Place FM ataupun WhatsApp Place FM. Soalannya begini ni Datuk, apa hukum bertabaruk dengan baju rambut serban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setengah macam Datuk sebut tadi kan, Datuk Mufti sebut tadi rambut Rasulullah. Jadi bagaimana dengan hukum bertabaruk ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya nak ucap terima kasihlah kepada FM Praise FM ni yang telah memberi peluang pada saya dan juga Datuk Saiful Samad, Datuk Mufti yang ajak bersama dalam program ni. Kembali pada soalan tu tadi, nas fatwa yang telah dibacakan oleh Saiful Samad tadi telah jelas menerangkan bahawa bertabaruk dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi tubuh badannya atau rambutnya atau bajunya itu dibolehkan oleh syarak dan tidak ada menjadi masalah apa-apa. Dan itu adalah kalau kita tengok dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para sahabat, begitu juga para ulama, itu dengan jelas dan terang bahawa ia adalah satu perkara yang telah dilakukan oleh para sahabat, dan amalan mereka merupakan sebagai ikutan kepada kita, sebagai dalil kepada kita untuk kita lakukan perkara-perkara tersebut tadi. Itulah yang saya dapat kongsikan. Ya, itu tentang perkara sebut. Ya. Tentang baju yang seperti yang Datuk maklumkan juga tadi lah. Ya. Jadi memang ada lah, tentang rambut tu memang ada. Ya. Betul mesti. Ummu Salamah dia rambut Nabi dia simpan. Bila ada orang budak-budak demam, dia bubuh air. Dia buat air dia bagi orang minum. Demikian juga Asma binti Abi Bakr, dia simpan jubah Nabi yang diambil daripada simpanan Aisyah selepas Aisyah wafat, dia simpan. Dan dia kata naghsiluha limardana, jadi kami basuh dia untuk orang sakit, kan. Yustashfa dia kira mudah-mudahan sihat dengan tu sembuh, kerana dia kira ada kesan pegangan Nabi SAW berkat. Cumanya saya nak sebut sikitlah di sini, kan. Kita ni kadang-kadang pergilah nak pergi cari benda-benda yang tak pasti ni. Hak Asma tu betul lah, hak dia pasti. Dia dekat dengan zaman Nabi SAW. Dan kemudian juga yang Anas, kan. Kadang-kadang sahabat pun macam Sabit Al-Bunani, bila dia pegang tangan Anas tu, dia rasa Masya Allah, tangan ni pernah pegang Nabi SAW. Jadi yang ni manusia memang begitu. Dia akan benda yang kita tahu Allah Ta'ala turunkan keberkatan dia. Jadi nak pegang benda-benda yang peninggalan Nabi. Cuma kalau orang kita, orang kampung kata kami ni nak pergi cari jugalah, tang mana hak Nabi pegang. Kan. Kadang-kadang itu yang menyebabkan orang-orang buat kesempatan. Saya nak kata bagi orang kita ni kebanyakannya mungkin pernah pegang hak mana Nabi pegang. Antaranya sekali ialah Hajarul Aswad lah, yang tu Nabi pernah pegang. Jadi kita nak pergi cari apa tak pasti Hajarul Aswad tu Nabi pernah pegang. Tapi hak lebih Nabi pernah pegang dan Nabi suruh pegang, iaitu sunnah Nabi. Yang tu yang hak peninggalan dia, hak dia suruh kita pegang. Hak lain tu dia tak habaq suruh pergi cari pun. Nak pegang pun boleh ke, tapi hak sunnah dia suruh kita pegang. Dia kata aku tinggal yang ni, suratu fikum amrain, aku tinggal dalam Quran dengan sunnah. Kalau pegang tu sama dengan Nabi. Sama dengan Nabi. Itu dia. Baiklah, kita berhenti seketika, kita bersama lagi selepas lagu ini.
Ikuti rancangan Ambil Tahu Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Baiklah, saudara, kita masih lagi bersama dalam ruangan Ambil Tahu Fatwa untuk minggu ini, minggu yang ke-7, dan kita bersama dengan Sahabat Samah Datuk Mufti dan juga Al-Fadhil Datuk Johari Mat. Dan kita kembali pada Datuk Johari pula, Datuk, ya. Bagaimana tabaruk yang disyariatkan dan tabaruk yang dilarang ni, Datuk? Boleh Datuk perincikan lagi? Terima kasih. Tabaruk ini sebagaimana yang telah diterang tadi ialah memohon keberkatan atau mengharap keberkatan daripada sesuatu, iaitu seperti apa yang telah diterangkan tadi. Dalam hubungan ini kita lihat tabaruk ni boleh kita bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, tabaruk yang dibolehkan. Yang kedua ialah tabaruk yang tidak dibolehkan. Tabaruk yang dibolehkan ialah seperti yang telah diterangkan tadi, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut dan sebagainya. Itu yang dibolehkan, yang tidak dilarang. Begitulah juga seperti tabaruk dengan air Zam-Zam juga. Air Zam-Zam memberi kebaikan kepada orang. Begitulah juga tabaruk dengan doa. Ini semua ialah yang dibolehkan, ya. Kemudian ada lagi yang kedua ialah tabaruk yang tidak dibolehkan, iaitu mengambil keberkatan daripada sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat atau mudarat. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita, atau sama ada di negara kita, ada di luar, ialah seperti beriktikad terhadap sesuatu benda seperti batu, kayu, ataupun juga orang kata keris, keramat, permata yang hebat. Ini juga termasuk benda-benda yang dalam bentuk tabarruk. Dan perkara-perkara ini ialah tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Jadi kita perlu hati-hatilah dalam perkara-perkara ini, dan saya bimbang ialah kelak boleh tergelincir di segi pegangan dan membawa kepada kesyirikan, dan perkara ini perlu diberi perhatian yang serius, kerana masyarakat kita ni suka perkara-perkara yang pelik. Saya tengok ada satu tempat tu pernah saya jumpa, dikatakan tapak kaki Awan Selamat. Awan Selamat ni legenda lah, orang kuat, orang hebat. Bukan Awan Selamat menulis tu. Bukan. Jadi apabila dikatakan ini adalah tapak kaki dia, tapi tapak tu satu je, ramailah orang pergi ambil air dan sebagainya. Dan last kali saya baca dalam akhbar Sinar Harian, ada pokok petai yang menangis, kononnya menangis. Ramai orang pergi duduk tadah air kat situ. Jadi masyarakat kita ni sebenarnya, walaupun kita kata okey, tapi mari perkara ini tak okey. Jadi itu yang perkara yang perlu kita beri perhatian dan sebarkan maklumat ini kepada masyarakat. Jangan terpedaya dengan apa yang telah diberikan, dan perlu faham agama, dan perlu faham apa yang boleh, dan perlu faham apa yang tak boleh, supaya kita selamat, insya-Allah. Itu antara boleh dan tak boleh, Datuk, ya. Diperincikan lagi. Baiklah, kita nak bersama dengan Datuk Mufti. Datuk, bagaimana dengan replika pula ni? Replika yang dibawa masuk ke negara kita, dipamerkan oleh pihak luar ni. Macam mana pula Datuk? Ini yang kita sebut bahawasanya itu yang kata akidah tu. Akidah tu kita nak kena faham. Berkat ni siapa dia yang nak bagi? Berkat ni bukan boleh mari duduk tebuk-tebuk benda keluar berkat. Berkat ni bukan air, dia bukan. Berkat ni satu perkara kurniaan. Berkat ni maksud perkara yang sikit cukup untuk banyak, untuk yang banyak. Perkara yang tu bila turun akan bawa kebahagiaan, kebaikan. Orang sakit dapat sembuh. Macam-macam lah yang berkat kurniaan yang mata dia bukan nampak duk turun berkat tu, kita tak nampak. Siapa boleh bagi berkat ni? Berkat ni ziyadatul khair, datangnya kebaikan. Siapa yang dapat bagi? Yang bagi Allah SWT. Adakah Allah telah janji nak bagi berkat pada benda replika ni?
kan? Replika ni orang buat ni kadang-kadang bukan saja mungkin tempur di negara China pun boleh jadi juga kan. Dia ambil tapak kaki siapa, kemudian dia buat replika, kita pergi buat, kita pula pakai duk pergi beratok, pergi sentuh itu. Ada seorang pula yang duduk tunggu, makcik-makcik ni beratok lah duk pegang, lepas tu lepas seorang-seorang lepas. Kalau ini diizinkan, kita pegang replika, besok macam saya katalah, orang buat binatang lain pula. Buat kuda pula, pasal Nabi pun ada kuda kan. Buat unta pula, lepas tu buat apa saja, baral pun ada juga Nabi pernah naik. Kena apa saja yang semua yang letakkan dia tu, kemudian buat binatang tu pakai sentuh dia. Apa jadi akhirnya? Lama-lama boleh manusia menyembah replika-replika ini. Sebab itu dia dilarang perkara-perkara yang seperti ini. Dia akan membawa kepada i'tiqad yang salah. Salah ya. Dan satu lagi Datuk ni, bolehkah kita bertabaruk dengan alim ulama pula ni? Dia walaupun dia orang alim ni ada berkat dia kalau benar-benar saleh dan alim, kita tak nafikan. Sebab itu Usamah bin Qatadah dalam hadis yang dalam riwayat dalam Sahih Muslim itu, apabila dia telah buat kenyataan yang tidak benar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas telah doa kat dia sehingga dia buta pada akhir hayat dia, panjang umur dia dan duk mengorak anak dara. Dia timpa betul-betul lah, kena tak lah. Bila orang tanya dia kata asabatni da'watu rajulin mubarak. Aku telah ditimpa doa lelaki yang hati, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada benda, tapi berkat ni kerana dia memang soleh lah kan. Tapi masalah dia kita kena jaga kan. Sebab tu dalam agama ni ada juga, bila kita dapat anak kita pergi kat orang soleh kan, bukan pergi kat ustaz. Dengan orang kata pergi kat ustaz, depa selalu duk main pejabat mufti, dia tak payah main pejabat mufti, pergi cari orang soleh. Mufti belum tentu soleh lagi. Sebab tu pergi cari orang soleh. Orang soleh ni doa dia berkat, pasal dia orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Cumanya kita ni kadang-kadang taklah pasti sejauh mana orang tu zahir soleh, di sisi Allah belum tentu soleh. Sebab itu kita apa pun dalam hal ni jangan berlebih-lebih lah. Kalau setakat nak minta doa dia, kita doa lah. Tapi yang lain-lain tu sampai kadang-kadang nak pergi berebut, nak makan dia punya bekas lah apa, kita hati-hatilah sedikit setakat ni. Kadang-kadang angkat lebih-lebih sangat nama-nama wali-wali tertentu pun satu masalah. Kalau betul-betul wali, kalau kita nak angkat lah, kalau nak angkat lah, Sayyidina Abu Bakar, Omar lebih patut kita angkat. Tapi sekarang setengah orang terasa yang tu out of date. Dia nak tak up to date tu kena sebut wali-wali dia ada nama sekian di tempat sekian baru dia rasa oh ni baru wali betul. Padahal kalau betul-betul walinya Abu Bakar, Umar, para sahabat memang wali-wali Tuhan. Itu bawa Auliaur Rahman dengan nas-nas Tuhan dalam Al-Quran. Yang lain tu dakwaan. Kita sangka baik mungkin dia soleh, tapi kita tak bolehlah berlebihan dalam hal ini. Baik, terima kasih Datuk. Kita di penghujung rancangan untuk ambil tahu fakta petang ni. Kita boleh ke Datuk Johari untuk Datuk untuk rumusan akhir Datuk tentang tajuk kita hari ini, iaitu berkenaan dengan hukum bertabaruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Alhamdulillah, kita telah daripada perbincangan tadi kita dapat memahami bahawa bertabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa-apa peninggalan Rasulullah yang pasti itu adalah dibolehkan dan diharuskan. Namun apa yang perlu kita pastikan, adakah betul-betul apa yang didakwa seperti rambut Rasulullah itu betul? Sebab kita perlu kepastian. Takut-takut jadi orang jadi tertipu ke atau sebagainya. Orang boleh saja mendakwa. Kalau kita tengok dalam bab hadis pun, untuk memastikan sesuatu hadis itu bukan main diberi perhatian dan dibuat kajian. Namun saya rasa yang ini lebih lagi lah, kena perlu buat penelitian supaya kita nak beramal, kita nak lakukan. Kalau betul sesuatu itu daripada Rasulullah, kita pun nak. Kita pun nak. Kalau boleh saya sebut sikit lagi, barakah ini atau tabarruk ini sebenarnya ada sebab-sebab dia. Kalau ada masa sikit, silakan. Iaitu yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, istighfar yang berterusan. Istighfar kepada Allah, doa yang sentiasa berdoa kepada Allah, rezeki yang halal, menjauhikan yang haram, berbakti terhadap kedua ibu bapa, silaturrahim, akhlak mulia,
menjauhi perkara-perkara yang haram dan solat pada waktunya. Begitulah juga berjihad untuk meninggikan agama Allah dan syiarnya. Ini adalah sebab-sebab atau faktor-faktor yang boleh membawa keberkatan dalam hidup. Jadi kita perlu juga kita ni memohon keberkatan secara langsung dengan Allah. Jangan duk harap daripada orang lain tu doa kepada kita. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita dalam perbincangan kita hari ini, saya rasa kita perlulah mendekatkan diri kepada kita dengan Allah dan kita mohon daripada Allah keberkatan tersebut. InsyaAllah. Terima kasih bagi Datuk Johari bin Mat. Baiklah, kita kembali kepada Datuk Mufti sekali lagi. Bismillah akhir Datuk sebelum berpisah. Petang ni silakan. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita kena ambil perhatian perkara Jumaat akidah. Kena takut tergelincir. Kadang-kadang macam-macam lah. Kadang-kadang kita ni budaya macam-macam ni datang ni. Kadang-kadang mari tahun ni pun masalah agak. Kan binatang apa, warna apa. Orang tu dia nak pergi macam tu lah juga. Kena jaga-jaga dengan perkara ni. Dan saya terima kasih banyaklah pada ahli fatwa kita yang jauh ni, Datuk Johari datang ni. Kita minta dia datang tiap bulan ni. Betul datang boleh sumbang negeri Perlis ni, insya-Allah. Terima kasih sahabat bersama Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Aziz Zainabudin, Mufti Negeri Perlis selaku pengurusi Majlis Fatwa Negeri Perlis, dan juga terima kasih kepada Fadil Datuk Dr. Johari bin Mat, iaitu ahli jawatankuasa fatwa Negeri Perlis yang datang dari Kota Baru Kelantan untuk bersama kita dalam ruangan ambil tahu fatwa ini. Setiap bulan datang tu. Insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah nanti boleh lah. Ada. Baiklah saudara, terima kasih kerana terus setia di sisi Play FM untuk tajuk kita pada hari ini cukup menarik yang dikongsi bersama dengan ahli ulama kita hari ini, yang dibawakan khas untuk ruangan ambil tahu fatwa ini, yang dibawakan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Sehingga kita jumpa lagi, saya bagi pihak penerbit rancangan dan juga rakan ICT kita yang menyalakan siaran saya langsung melalui Facebook Saudara Afendi Hashim. Sehingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.